Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Di mana biasa manjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada hari ini, hari Khamis 12 hari bulan. Khamis 12 hari bulan. Quote of the day bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk hari ini lagi Quote of the day. Bersama dengan Atuk hari ini. Tajuk kita hari ini ialah dengki. Dengki. Perlu ke kita dengki? Itulah tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini. Dengki ini adalah sesuatu yang kita rasa kenapa dia dapat aku tak dapat. Contoh gitulah. Jealous. Dengki. Tapi kita harus sedar bahawa apa yang berlaku semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang berlaku, baik, buruk, kecil, besar, ringan, berat, cemerlang, gagal, semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berimankan kepada qada dan qadar, di mana dalam rukun iman, sudah semesti kita tidak ada dengki sebenarnya, tidak ada dengki. Sebab semua itu ketentuan Allah. Maknanya kalau kita dengki, seolah-olah kita query apa yang Allah buat, apa yang Allah bagi kepada orang lain. Dan biasanya orang yang ada perasaan dengki ni, dia rasa dia tak dapat apa yang orang lain dapat. Tapi dia lupa apa yang sudah dapat dan orang lain tak dapat. Ini yang menarik dalam kita buat bicara dengki, dengki ni. Apa yang dia tak dapat, dia pun dengki. Apa yang dia dapat, dia tak dengki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Liza. Terima kasih kerana join Atuk pada ini. Tajuk kita hari ini ialah dengki. Perlu ke kita dengki? Perlu ke dengki? Tadi kalau mengikut konsep dalam Islam, kita dengki ni hanya ada dua tempat saja. Kita boleh berdengki. Iaitu pertama, melihat orang lain selalu membaca Al-Quran, beribadat, selalu ke masjid. Ini boleh kita dengki. Boleh kita dengki. Dan kita lihat kehebatan orang dalam beribadat. Itu boleh. Kenapa aku tak boleh buat? Kenapa aku tak boleh buat? Bukan kata kenapa aku tak dapat. Itu kalau daripada, terutamanya dari segi rezeki lah. Kalau rezeki, kenapa dia dapat, aku tak dapat? Kenapa dia gitu? Kenapa dia gini? Jadi banyak soal. Jadi tak boleh. Kalau aku tak dapat, dia mesti kena tak dapat. Itu yang teruk tu. Yang teruk. Jadi kita mesti fokus kepada setiap yang berlaku itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan berlaku dengan sendiri. Macam kita kata pokok dalam hutan pun dia macam dengki juga. Dengki, dia berebut untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi dia melonjak naik lah. Yang tu lonjak naik, pokok tu lonjak naik, macam-macam lonjak. Macam nau dalam belukar. Nau dalam belukar. Nau ni dia nak hebat. Dia nanti tujuannya ialah nak dapatkan cahaya matahari. Udara. Ya, Liza, dengki tak ada kesudahannya. Selagi dia tak dapat, selagi itulah hati tak pernah puas. Benar sekali, tepat sekali. Jadi dalam soal kita dengki ni, kita menanam satu sikap, iaitu tidak bersyukur dengan apa yang kita ada. Ini bahaya. Cikgu Manaf, Ambo ba. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Cikgu mana? Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Lama tak ikut live. Itulah. Masuk. Tajuk kita hari ini ialah perlu ke kita dengki dalam hidup kita? Perlu ke? Selalunya orang yang ada perasaan dengki ni hidupnya tidak tenang, stres, tidak bahagia, gopoh gapah. Ada saja yang tak kena. Jadi tak ada untung kita perasaan dengki kan. Jadi dengki ini
Ina, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina puasa tak hari ini? Hari ini hari Khamis. Ya, Mizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mizan. Apa khabar? Tok Haji dah doa ke belum? Belum, belum. Sekejap lagi kita doa. Kita doa dulu lah. Nanti lupa. Kita baca Al-Fatihah. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini adalah satu ayat yang diturunkan dua kali. Pertama diturunkan di Mekah dan yang kali kedua diturunkan Madinah. Ayat Al-Fatihah ini tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Itu hebat Al-Fatihah. Dan satu-satunya surah Al-Fatihah dalam Al-Quran yang diwajibkan dibaca dalam Al-Quran. Mana pentingnya surah Al-Fatihah ini. Dan Mizamin, Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Ina Umar, tanggungjawab. Salam Miza. Jadi Al-Fatihah ini, dalam Al-Fatihah ada doa yang tidak pernah diajar oleh nabi-nabi lain. Allah bagi hanya khusus kepada Rasulullah dan umatnya. Tadi pun saya dah baca Al-Fatihah, tapi baca banyak kali pun tak apa. Boleh. Al-Fatihah boleh baca banyak kali. Nak baca nak beritahu dari segi kehebatan, kelebihan Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu ada satu ayat yang merupakan satu doa yang paling penting. Dan itulah di antara yang pertama doa. Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa. Doa yang paling penting sekali. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni ramai ulama mentafsirkan jalan itu ialah jalan kebaikan, juga jalan yang lurus. Jalan beribadah, jalan yang lurus. Jalan murah rezeki, jalan yang lurus. Jalan menuju ke syurga, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jadi banyak. Itulah doa. Jangan tinggal doa. Jangan tinggal doa. Iaitu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Doa tu pun tak apa dah. Doa pun tak apa dah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dah doa yang paling kuat. Very powerful untuk hidup kita. Salam mesra tuan. Ya, Rampala. Apa khabar? Apa khabar? Terima kasih. Okey, kita baca surah Al-Fatihah. Cuma kita kena niat. Pahala Al-Fatihah itu kita sedekah kepada Rasulullah, keluarga sahabat baginda, semua rasul-rasul, semua para nabi-nabi, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, ahli keluarga kita, kita juga niat sampaikan pahala Al-Fatihah kepada jiran kita, sahabat kita, rakan-rakan kita dalam Quote of the Day bersama dengan Atuk, supaya menerima pahala Al-Fatihah, sama ada yang datang sekejap ataupun yang tak datang lagi ataupun yang masih ada. Saya ada. Dan kepada muslimi muslimat, mukmini mukminat, semoga Allah menyampaikan pahala Al-Fatihah kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, insyaallah. Allahu akbar. Ya, Rampala, khabar baik. Kamu, assalam tu. Waalaikumsalam. Dan sahabat duha. Cerah dari Barcelona Road. Backlund. Barcelona Road. Tajuk kita hari ini ialah perlu ke ada dengki. Perlu kita ada perasaan dengki. Adakah perlu dah perasaan dengki dalam hidup kita? Saya banyak ikut live, tapi live Atuk terbaiklah. Sejuk hati dengar. Alhamdulillah. Wow, Cikgu Manan. Terima kasih. Semoga live ini simple, mudah-mudah, ringan-ringan, membantu kita, mencerahkan kita, supaya kita lebih fokus, apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Salam Ji, Rastu Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengki ini bendanya adalah hampir kepada syaitan. Ini bahaya. Ini bahaya. Dengki ni amat hampir dengan syaitan. Syaitan suka cocok. Haji live dari mana? Saya live dari Setia Alam. Hari ini dari Setia Alam.
Dari setiap alam, selalu dari Kota Baru. Minggu depan Kota Baru. Ya, Rasa Bonda. Jadi dengki ini boleh menyebabkan perkara yang buruk, uh, dan sehingga sampai kepada buruk sangka, buruk sangka. Kita tengok jiran, wah, beli kereta baru jiran, mesti kuat rasuah. Allahu Akbar, bahaya tu, bahaya. Tengok jiran, jiran buat baiki rumah, renovate. Wah, ini duit tipu tu, ni tak boleh. Tak boleh. Itu rezeki dia. Kalau kita mempersoalkan tanpa mengira lah sama ada duit rasuah ke duit apa, itu terpulang kepada dia. Tapi apabila kita tengok dalam keadaan dia berubah, apa yang kita perlu lakukan? Kita kena lafaz alhamdulillah, syukur, ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada mereka. Kena berdoa. Sebab itu, kalau kita nak supaya Allah percepatkan makbul doa kita, kita kena doakan untuk orang. Dengki kalau bak harta dunia tak perlulah, sebab harta dunia ni hanya pinjam. Benar sekali Noliza. Benar sekali. Benar sekali. Jadi cara yang terbaik apabila kita melihat orang lain menerima rezeki, naik pangkat lah katakan. Naik pangkat, kaki bodek, apa tak naik pangkat? Tak bagus tu. Tak bagus. Tapi apa yang patut kita buat? Alhamdulillah, tahniah, congratulations. Ya Allah, berilah kenaikan pangkat padanya lagi, ya Allah. Dengan ikhlas, Sebab apabila sekali kita mendoakan kepada orang lain dan orang itu tidak tahu pun, kita mendoa kebaikan untuknya, kehebatan untuknya, kekayaan untuknya, naik pangkat untuknya. Dia tak tahu pun, tapi kita berdoa, ya Allah, berilah kenaikan pangkat kepada si fulan bin si fulan. Ya Allah. Maka pada masa itu malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah juga kenaikan pangkat pada orang yang berdoa itu. Malaikat berdoa untuk kita. Kita berdoa untuk orang lain. Sebab itulah orang yang terbaik apabila ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Orang yang buat baik kepada orang lain. Itu saja, senang je. Orang yang buat baik kepada orang lain. Orang yang buat baik kepada orang lain. Dalam semua hal. Ya, Muhammad Kamal, saya slow buang sifat-sifat mazmumah. Sangat sukar tu. Benar sekali, Muhammad Kamal. Sifat mazmumah, sifat yang dalam soal dengki apa semua ni, kita kena banyak beristighfar. Astaghfirullahalazim. Banyakkan istighfar. Sebab syaitan cukup takut dengan istighfar. Cikgu mana? Ya, dengki kalau berlaku di kalangan adik-beradik, menyusahkan hati bapa sendiri pun ada juga. Sedih. Dalam adik-beradik pun, adik dengki dengan abang, yang tengah dengki dengan adik, macam ada juga. Kita kena kikiskan benda ini. Dan nak buang ni bukan senang. Atuk setujulah kata mahkamah tadi, bukan senang. Tapi tak boleh, tak mustahil kita buang. Tak mustahil. Banyak kena berzikir. Benar sekali Ulizah. Dan dalam keadaan kita berhubung, berkomuniti dalam masyarakat, berkeluarga, ada juga dengki dari segi menjaga mak, ibu bapa. Ini yang sedih ni. Alah, aku je jaga mak, engkau tak jaga. Aku tak jaga. Itulah. Atuk pun ada pengalaman dalam soal menjaga arwah mak bapak dulu. Adik-beradik ramai, 11 tahu, 11. Semua makan gaji. Menggaji. Jadi nak balik cepat lalu tak boleh. Balik. Jadi pengalaman jugalah atuk lalui dulu bagaimana. Tapi sebagai perkongsian, macam mana atuk membuat keputusan dalam kalangan adik-beradik, siapa yang nak menjaga mak dengan ayah ni? Safira, apa khabar? Sekeluntuk. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Nak berkongsi sedikit. Ini cerita benar. Apa yang berlaku dalam keluarga atuk sendiri. Ya Rozai. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Jadi apabila mak sakit, ayah tak sakit lagi masa tu. Lepas tu ayah pula sakit. Ayah sakit dulu. Kemudian mak pula sakit. Ayah meninggal, kemudian mak pun meninggal. Jadi kita berkumpul dalam keluarga. Atuk panggil semua keluarga, adik-beradik, sebelah orang. Dah meninggal 2 dah lah. Tapi masa tu semua tak meninggal lah. Khabar kurang baik tu, Fira, jangan kurang baik. Always baik, always. Tiap kali bulan puasa arwah mak akan tinggal dengan saya sebulan sampai habis puasa. Allahu Akbar. Besarnya pahala Nurizal dapat.
Jadi tamukan cerita Atuk hari. Jadi soal dengki dengki ni soal dengki. Jadi 11 orang berhimpun. Berhimpun 11 orang berhimpun lah. So Atuk kata okey, sekarang siapa nak jaga mak dengan ayah? Siapa nak jaga? Kita offer. Siapa nak jaga? Ganjarannya siapa yang jaga mak dengan ayah, rumah dan tapak mak ini kita akan bagi kat dia free. Bagi kat dia free. Tapi kena jaga sampai arwah mak dan ayah ni meninggal. Meninggal. Ya, come on, jangan lupa subscribe YouTube Haji Mak Atuk. Atuk baiki sikit Haji Mak Atuk TV. Untuk lebih ramai subscribe. Terima kasih. HHJIMATATUK TV. Haji Mak Atuk. Haji Mak Atuk TV. Buat TV sikit lah. Cikgu Mana, betul ke tu? Orang kata di kalangan peniaga selalu ada sikap dengki. Semua kalangan, bukan peniaga saja. Bukan peniaga saja, semua kalangan. Makan gaji pun ada. Di kalangan orang tak kerja pun dengki. Dengki ni banyak aspek. Banyak aspek. Nanti kita masukkan. Atuk nak habiskan cerita Atuk sikit lagi. Jadi panggil semua keluarga. Siapa nak jaga mak dengan ayah, siapa yang boleh jaga sehingga mak dan ayah meninggal dunia, tanah dan rumah ni bagi free. Bagi free. Jadi tanyalah seorang-seorang. Tanyalah adik Atuk seorang tu. Dia kata dia sanggup jaga. Orang lain tak sanggup. So dia jagalah. Alhamdulillah. Sampai mak ayah dua-dua meninggal, dia jaga. Dia mandikan, makan ubat, dia masak nasi. Kita support lah. Of course lah, kita support. Wang, obat, whatever lah. Sebab dari segi berkhidmat kepada orang tua, betul ke tu? Betul kata. Dari segi berkhidmat, betul. Dah ubah sikit. Kalau kamu tengok YouTube sekarang, dia keluar Haji HJI Mat Atuk. Sebab Haji tu HJ ramai orang tak faham apa HJ. Jadi Haji Mat Atuk TV. Cuba kamu tengok. Nampak lah. Jadi adik-beradik dia jaga sehinggalah apabila arwah mak, ayah dan mak meninggal, panggil ke pembahagian harta. Maka pada masa itu hakim penggai harta tanyalah, harta ni, rumah ni macam mana? Rumah ni Atuk terus bagi tahu, kita dah setuju dulu rumah ni nak serahkan kepada Asiah ni sebab dia yang jaga mak dan ayah. Orang lain semua setuju. Tanya semua, setuju semua. Setuju semua. Jadi dia dapatlah rumah tu. Sebenarnya rumah tu banyak sumbangan Atuk lah untuk buat rumah, beli kayu apa semua. HAJI, bukan HJ. HAJI Mat Atuk TV. Penuh. Jadi itulah cerita. Kemudian di samping itu, Atuk nak pesan lah dalam soal menjaga ibu bapa ni. Siapa yang kerap pulang berjumpa ibu bapa, kita jangan dengki. Jangan dengki. Kita buat semaksimal mungkin. Sejauh mana kita boleh setiap kali kerap balik ke rumah melihat ibu bapa. Sebab di dunia ini melihat 3 perkara terus mendapat pahala. Di antaranya ialah melihat wajah kedua ibu bapa. Melihat wajah kedua apa, apa lagi perkara dapat peluk cium daripada ibu bapa, lagi besar pahalanya. Dapat free, tengok muka je dapat free. Tengok muka dapat. Jadi dari segi keluarga ni, kita jangan dengki siapa yang kerap balik, siapa yang banyak bagi duit. Kita jangan dengki. Jangan kata aku je bagi duit kat mak, kau tak bagi ya, kau gaji besar. Jangan cakap. Itu semua ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji Mat Atuk TV, betul? Betul. Come on. Jadi dari segi nak servis kepada kedua ibu bapa ni, kita jangan dengki. Sebab siapa yang buat dia dapat pahala. Siapa yang tak buat tak dapat pahala. Senang je. Bahkan siapa yang durhaka akan menerima hukuman di dunia lagi. Jadi itu kita sebab ada yang bergaduh dalam soal dengki ni sampai tak bertegur siapa. Tak bertegur siapa. Tak boleh memutuskan letter tak boleh. Tapi menjaga ibu bapa itu mengikut keperluan. Mengikut keperluan masing-masing. Ada orang dia takut bini sikit. Jaranglah balik. Ada macam tu, ada. Ya Wan, Assalam. Alhamdulillah tu. Masih power, bagi tazkirah. Alhamdulillah. Kurniaan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuhan sekalian alam. Waalaikumsalam. Jadi dari segi menjaga ibu bapa ni jangan dengki. Jangan dengki. Atuk bagi tips lah. Jangan dengki. Sebab siapa yang servis dia dapat pahala. Senang je. Siapa tak servis tak dapat pahala.
Kemudian yang penting lagi, apabila kita balik, kita peluk mak bapak kita, bisik kat telinga. Mak tolong doakan yang baik-baik ya untuk kita. Bisik. Sebab doa ibu bapa ni terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimakbulkan. Mak, doa untuk kita ya mak. Doa kebahagiaan kita, doa murah rezeki Abang Jamil. Doa murah rezeki Abang Jamil ya mak. Contoh, Noliza ya. Masa arwah mak ada, hujung minggu suami ajak balik kampung, tidur rumah mak, itu yang cantik. Bagi yang boleh balik hujung minggu, balik yang boleh balik sekali setahun, tak apalah, sekali setahun. Saya kasih duit kat mak, hujung bulan saya pinjam mak semula. Tak apa. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Servis kepada ibu bapa. Jadi yang penting yang Atuk nak cerita, tajuk kita hari ni, perlu ke kita dengki dalam hidup kita? Tak perlu. Sebab terutama dalam soal menjaga ibu bapa, ini kewajipan. Walaupun kewajipan ni wajib, tak buat tak boleh, berdosa. Kewajipan, tapi ada di kalangan adik-beradik kita yang tak boleh bagi servis. Alasan bermacam-macam. Tapi jangan bergaduh dengan dia. Biarkan dia. Biarkan, itu ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir zaman ni anak lawan mak, ya wan. Makmum, tegur imam, isteri berleter pada suami. Dah nampak dah kan? Dah nampak macam tu lah. Mak ceket. Assalamualaikum tu. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Berseri-seri wajah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Mak ceklat koku. Mak ceklat koku. Payah aku nak baca tulisanmu. Fira pun dan mak Fira dah tak ada tu. Pa dan mak Fira tak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Fira masih ada ibu tiri yang tak ada anak. So macam mana tu? Berkhidmatlah. Berkhidmat, dia semacam ibu sendiri. Boleh. Rasulullah pun banyak ibu tiri. Rasulullah, ibu yang menyusukan Rasulullah itu ibu tiri. Ibu tiri Rasulullah. Ibu tiri dan Rasulullah jaga dia. Dan ibu tiri Rasulullah adalah ahli syurga. Itu penting. Rasulullah pun disusu oleh ibu tiri. Dulu tu Arab dia panggil susuan lah, anak susu. Macam tu. Penting jaga. Ibu tiri, ibu mertua, ibu sendiri, kena jaga. Kena bagi khidmat yang terbaik. Jadi soal tip yang pertama dalam soal hubungan adik-beradik, nak jaga mak dan bapa, jangan dengki. Itu penting sekali. Tolonglah jangan dengki. Jangan. Jangan ngungkit. Abang ni tak pernah balik ya. Takut ke kakak lah tu. Kakak lah tu. Kita je balik. Jangan ngungkit. Biarkan. Fira, insyaAllah tu. InsyaAllah. Bagi khidmat. Fira. Bagi khidmat ibu tiri. Sebab kita jangan lupa Rasulullah ni anak yatim piatu. Fira. Rasulullah ni belum lahir pun bapa dah meninggal. Setelah lahir umur 6 bulan, ibu pula meninggal. Kemudian disusukan oleh ibu angkat. Kemudian selepas itu atuk pula meninggal, Abdul Muttalib. Rasulullah ni banyak kali yatim. Rasulullah atuk pula meninggal. Umur 50, isteri dan pak saudara pula meninggal. Meninggal semua. Kemudian di samping tu anak-anak pula, 3 anak lelaki Rasulullah meninggal. Jadi itulah dalam soal kesedihan ni, kalau kita banding dengan Rasulullah, jauhlah kita ni. Jauhlah kita lebih baik ujiannya. Sebab yang meninggal orang tersayang ni ujian. Ya bonda, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah Haji, selamat pagi. Ayah Haji sihat ke pagi ni? Alhamdulillah sihat. Nak kena baca bab-bab Nabi. Safira, betul, baca bab Nabi. Bab Nabi, semua Nabi diuji berat-berat. Sebab itu mereka ahli syurga. Mereka mendapat syurga Firdaus. Sebab itu ujian dia berat-berat. Jadi kita yang diuji ni pun, ujian itu boleh membawa kita kepada syurga. Ujian kita, Allah nak menaikkan. Sebab ujian ini tak semestinya kifarah, tak semestinya merupakan ujian, merupakan bala di dunia. Tak semesti. Ada kesusahan itu kerana Allah nak angkatkan kita, darjat iman kita, nak buangkan dosa-dosa kita. Sebab itu kita kena redha.
Kita kena sabar bila menerima ujian. Jadi kalau kita baca sirah Rasulullah, Nabi kita yang tersayang, baginda begitu yatim piatu. Yatim piatu. Sebab tu bab yatim piatu ni amat dititik beratkan. Orang yang makan duit anak yatim piatu, Allahu Akbar. Orang yang tidak menghirau anak yatim piatu kelaparan, Allahu Akbar. Beratnya, berat. Berat hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perjuangan Rasulullah sallallahu dan Rasulullah ini yatim piatu, bapa meninggal tak sempat melihat, mak pun tak sempat melihat juga 6 bulan. Jadi dia duduk dengan pak saudara dia. Beriman, berilmu, beramal, ya wan. Ya, benar sekali. Apa tajuk pagi ni Haji? Perlukah kita dengki dalam hidup kita? Itulah bonda. Bonda rasa perlukah kita dengki? Tapi kalau tengok orang selalu pergi masjid, dengki juga. Selalu masuk majlis ilmu, selalu join atuk, contoh, atau join ustaz-ustaz yang lain. Rugi tak masuk majlis ilmu. Dengki juga. Tapi semua ini, dalam soal dengki tak dengki ini, ialah soal hati. Soal hati ini ialah soal kolbu. Dengki ini penyakit hati. Pandai Wan. Atuk sebut, kau pun jawab. Penyakit hati. Jadi hati ini sebenarnya syaitan tak boleh masuk dalam hati. Dalam banyak tubuh manusia ini, pintu-pintu telinga, hidung, mulut, rongga-rongga ni, hanya pintu hati saja. Syaitan tak boleh masuk. Pintu hati. Syaitan minta dengan Allah, ya Allah, aku nak masuk pintu hati manusia. Tak boleh. Allah tutup. Tak boleh. Tapi dia masuk dalam emosi kita, masuk dalam darah kita. RM, dalam diri kita ada satu bilik gelap. Apa tu bilik gelap? Dengki itu penyakit hati. Jadi dengki. Jadi dengki ni, kalau kita perhatikan bagaimana nak buat dengki dalam kita. Dengki dengan dosa ni dia rapat sangat. Dengki dengan dosa. Ini yang menakutkan. Dia orang cakap Tok Fira jadi macam ni sebab dosa-dosa yang lalu. Betul ke tu? Tak semesti. Sebab dosa-dosa yang lalu itu ada banyak sebabnya. Mungkin Allah nak gugurkan dosa, satu. Yang kedua, mungkin Allah nak angkatkan iman Fira. Nak angkatkan lagi iman Fira. Sebab ramai ulama-ulama besar, tengok Rasulullah dan para nabi-nabi, semuanya sedih. Adakah itu merupakan hukuman kepada mereka? Tidak. Para nabi ahli syurga. Mana boleh hukuman? Bukan. Ya bonda, subhanallah. Dengkilah pada orang yang kaya pada ilmu akhirat. Cantik ayat tu. Kita boleh dengki kepada orang yang kaya yang banyak infak. Orang kaya yang banyak bersedekah. Kita dengki. Kita jangan dengki orang kaya yang kedekut. Jangan. Kita dengki kepada, aku, insyaAllah kalau aku dapat duit banyak, aku nak buat masjid, aku nak buat sekolah tahfiz, aku nak bantu anak yatim. Macam tu. Terdengki benda macam tu. Ya Allah, kita doa. Kita doa macam tu. Jadi kita kena fikir kifarah. Kesusahan, kesesaran itu, Fira, itu adalah dugaan daripada Allah SWT. Ahli PAS. Ahli PAS 1998. Yo, Assalamualaikum Jimat. Waalaikumsalam. Noliza, jangan jadikan diri kita bersifat dengki. Otak jadi rosak. Otak jadi rosak. Tapi dengki ni dia datang sendiri. Sebab dengki ni amalan syaitan. Salah satu daripada cara syaitan nak merosakkan iman kita ialah dengki. Dia cocok. Kau dengki. Kau dengki. Kau iri hati. Dengki. Kau dengki. Iri hati. Macam tu. Dia syaitan masuk. Nak lagi sehingga dengki. Mula-mula mulut je mengata, kemudian putus saudara. Itu yang syaitan nak. Ya, kap. Assalamualaikum tok. Waalaikumsalam. Salam dua. Dengkinya hati ini tak dapat jadi alim macam tu. Jangan, atuk ni jauh daripada alim. Tak ada. Jadi orang baik cukup dah. Sebab Rasulullah kata orang yang baik ialah orang yang terbaik. Masih lagi on off tu. Masih lagi on off. Tak apalah, pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Banyak berzikir, banyak beristighfar. Kalau katakanlah terlepas mulut. Mengatakan. Apa yang kita perlu buat? Terlepas. Macam kita kata,
Wah, buat balik kereta baru ya. Kereta baru. Sedaplah Abu Tani tipu. Jangan. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Selalu terus. Terus padam. Padam. Apa yang kita tersilap itu padam terus. Pemadamnya ialah istighfar. Istighfar. Fira. Astaghfirullahalazim. Kalau nampak rasa dengki datang. Dengki datang masuk dia dalam kepala kita. Astaghfirullahalazim. Dan terus berdoa untuk dia. Ya Allah, murahkanlah rezeki kepada si fulan. Terus berdoa. Ya, ahli PAS. Sekarang ramai sangat yang pegang CJ PhD tu. PhD. Itu yang risau tu. Perasaan rasa dengki tu. Dengki. Ya, Wan. Banyak kau puasa supaya hati sentiasa tawaduk. Cantik tu. Itu juga amalan-amalan ibadat yang boleh membuatkan kita tawaduk, membuatkan kita, apalagi dalam istilah orang tua dalam Islam ini, orang yang zuhud, orang yang zuhud, itu istilah-istilah yang bagus, yang bagus. Dan jadi banyak amalan-amalan baik. Kita lihatlah, kita lihat sebagai contoh lah, kita nak lihat Rasulullah tak dapat dah kan. Nak lihat Nabi-Nabi tak dapat dah. Dan Rasul selepas Rasulullah tak ada dah. Tapi kita boleh tengok alim ulama. Kita boleh tengok tu imam lah kalau di kampung kita. Kita tengok tu imam di kampung kita. Tengok dia steady. Gaji pun bukan besar jadi imam ni. Tapi rumah dia tenang, rumah dia bersih, sentiasa dikunjungi oleh orang. Orang rumah yang sentiasa dikunjungi ni banyak rahmat. Malaikat rahmat akan turut serta orang mengunjungi rumah kita. Kita tengok, itu contoh, tenang. Jadi kalau kita nak tenang seperti tu imam yang kita boleh lihat lah, tu imam di kampung kita, kita ikut tu imam. Tu imam pergi masjid, kita jadi makmum. Tak apa dah. Banyakkan puasa, supaya hati tawaduk. Ya, Saudia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi pada Tok Aju. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Very good morning. Tajuk kita. Tajuk kita dengki. Kita kena kikis dengki ni. Siapa pun ada dengki. Berat dengki ni. Sikit sebanyak dengki. Dan kalau dilayan dengki ni, dia akan semakin parah. Sepatutnya jadi baik dan jadi berkelahi. Di sekolah kita kan dulu kan macam tu. Classmate kita. Siapa ada pengalaman classmate? Tak sangka lah. Dulu dia baik dengan aku. Kerana aku beli basikal baru, dia terus tak nak kawan dengan aku. Dengkilah tu. Macam tu. Cukuplah mampu jadi orang baik. Kalau tak mampu jadi orang yang terbaik. Alhamdulillah. Cantik. Cantik bonda. Jadi orang yang terbaik. Orang yang baik. Mungkin punca dari makanan yang kita makan, subhan, ahli PAS. Memang betul. Itu ada kemungkinan. Sebab itu, apa yang kita makan mesti makanan yang halal. Sumber rezeki yang halal. Makanan yang tidak subah. Jangan makan makanan orang kafir, kedai-kedai orang kafir. Sebab kedai orang kafir ni, walaupun ayam tu disembelih, tapi dia masak, dia tak zikir, dia tak berselawat, tak ada barakah makanan dia. Sedap-sedap juga. Sedap-sedap juga. Sebab itu setengah orang keliru apabila pergi makan kedai Hindu, keling Hindu. Dia bukan Islam, tapi makan nasi daun pisang sedap juga. Dia bukan Islam. Jadi dia masak pun tidak berkah. Makan makanan tidak berkah. Makanan ni bukan soal kenyang ke, sedap ke, bukan. Yang penting ialah barakah. Barakah daripada makanan. Makanan menjadi zat. Makanan menjadi menumbuhkan sel-sel yang baik kepada kita. Itu yang kita harapkan. Betul lah, Ji. Betul. Jili, we put P of PU. For show. Jili, J, Li, we put P of PU. Ya, Adi. Assalamualaikum, Tok. Abah, wow, berseri muka Tok aja ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Di. Apa khabar? Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Fasho. Aku tak boleh baca lah apa yang kau buat ni, Fasho. Tak apalah, kau buat lah. Kau type je lah. Jadi itulah soal kita dengki. Dengki ni berbanyak peringkat. Ada dengki dalam family. Ada dengki di pejabat. Ada dengki di jiran. Ada dengki dalam komuniti. Dalam politik pun ada dengki. Politik ada dengki. Macam-macam tempat dengki. Everywhere ada dengki. Sebab syaitan ni dia berada di mana-mana. Di mana-mana pun syaitan ada. Orang yang dengki kuat itu orang yang dipengaruhi oleh syaitan. Dan orang yang ada hasad dalam diri dia ialah orang yang banyak dosa. Dan
Sihat kau tu Abah? Sihat Adi, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Adi, terima kasih. Jadi itulah, kalau kita ada terasa ada dengki ya, cepat-cepat buang. Cepat-cepat muhasabah diri. Aku ni ada dosa ke? Kenapa kau ada dengki dengan dia? Sepatut aku tak dengki. Tak dengki. Ada juga suami dengki dengan isteri pun ada. Isteri dengki dengan suami pun ada. Oh bang, asyik dia je beli baju baru. Kita tak ada. Dengki. Tapi tu dengki sayang lah. Asyik dia je beli baju baru. Kita bila? Tunggulah. Macam tu lah. Tunggulah. Mana boleh. Kena beli baju untuk isteri dulu. Jaga pakaian isteri. Jaga. Nasihat saya yang baik dari jemaah Istiqamah Ji. Terima kasih Alifah. Terima kasih. Jadi buangkan. Pertama sekali yang cuba tekankan. Jangan dengki dalam kalangan silaturahim. Ini syaitan kuat ni. Syaitan ni. Sebab dalam Islam, siapa yang memutuskan silaturahim, maka tak bau syurga. Punca rezeki yang tak dapat kerana putus silaturahim. Allahu Akbar. Berat ni. Berat. Fira dengki dengan orang baik-baik tu. Itu boleh. Sebab kita dengki dengan orang baik-baik, maka kita berusaha untuk baik-baik. Sifat dengki, ya, bonda. Sifat dengki boleh merosakkan semua amalan. Ya, hancurkan semua amalan. Jadi, yang ada hubungan silaturahim, tolonglah. Tolong. Kalau putus, rapatkan semula. Orang yang merapatkan silaturahim, orang yang memurahkan rezeki. Rapatkan semula. Tak kira lah kita mengalah ke, kita kalah ke, tak kira lah. Tak kira. Kena pergi, jumpa. Dia tak layan pun tak apa. Kita layan tak apa. Apa khabar bang? Dia buat senyap. Tak apa. Tak kisah. Yang dia punya pasal. Yang kata, tu, saya je nak buat baik. Dia tak nak. Tak apalah. Tak apa. Dia yang dapat dosa. Kita tak. Kita tak. Kita tidak. Jadi itu. Siapa yang ada hubungan silaturahim, tolonglah. Dengan mak saudara. Dengan mak saudara. Dengan pak saudara. Dengan sepupu. Rapatkan. Orang yang merapatkan silaturahim ialah orang yang menggamit rezeki. Memanggil rezeki. Rapatkan. Sentiasa pergi cari. Cari waris. Jejak kasih. Jejak waris. Kena buat. Orang yang buat jejak kasih waris, dia murah rezeki. Murah rezeki. Fira, insyaAllah tu. Jatuh bangun. Always bangun. Up. Fira. Always up. Semua tu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang kita. Allah sayang Fira. Allah sayang rakan-rakan semua. Sebab itu Allah uji. Bagi orang yang tidak diuji oleh Allah, Allah tak sayang dia. Kita jangan salah faham ya. Apabila kita sentiasa senang je, itu nama istidraj. Allah benci kepada orang itu. Tapi kalau kita sentiasa sakit, susah, ada saja benda tak betul. Benda tak betul. Itu Tuhan sayang kita. Tuhan bagi notification kita. Tuhan nak membetulkan kita. Tuhan nak membimbingkan kita. Tuhan nak mengangkat iman kita. Tuhan nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Sebab Allah sayang kita. Dia bagi sakit kata. Sebab bila kita sakit, kita selalu ingat kepada Allah. Allah. InsyaAllah tu. Jatuh bangun buat kan. Fira. Pastikan. Jadi kita jangan bangga dengan saya tak pernah sakit. Saya berniaga terus dapat untung. Saya kerja kuat dapat untung. Saya naik pangkat. Saya kerja rajin naik pangkat. Tapi kalau kau tak solat, kalau kau tak baca Quran, kalau kau tak zikir, kalau tak istighfar, kalau kau tak sedekah, itulah yang dikatakan istidraj. Sebab ada orang yang bangga diri. Saya tak tutup rambut, buka free hair pun, selalu pergi buat umrah, murah rezeki. Dia salah faham tu. You nak pergi haji, nak pergi buat umrah, you ada duit, beli tiket, sampailah. Takkanlah you beli tiket daripada Kuala Lumpur ke Jeddah, tiba-tiba kata bang pergi London. Tak ada. You bayar tiket ke Jeddah, sampai Jeddah. Sampailah ke Mekah. Doakan Fira untuk terus istiqamah tu. Amin. InsyaAllah Fira. Jangan lupa banyakkan solat sunat. Solat sunat itu menguatkan istiqamah. Solat sunat. Bila sedih, menerima down, menerima benda-benda yang berat, terus solat. Minta dengan Allah. Jalan keluar ada pada Allah. Tidak ada benda yang tak boleh diselesaikan oleh Allah. Bahkan umur kita pun, kalau kita rasa kita mati besok, kita berdoa dengan Allah, umur pun Allah bagi panjang lagi. Apalah dengan rezeki? Apalah sangat dengan rezeki, pangkat?
Apalah sangat dengan boyfriend, girlfriend? Hai, sibuk sangat. Ada orang kahwin 2, sibuk. Kahwin Thailand pun sibuk. Sibuk. Apa yang sibuk sangat? Benda tu halal, tak ada apa. Yang buat glamour tu apa? Yang mengutuk kiri kanan, membuka aib itu, buat dosa tak pasal-pasal. Ada yang share pula. Atuk terus block. Ada satu tu duk cakap benda tu. Atuk block dia. Aku tak nak dengar lah perkara-perkara macam ni. Perkara-perkara yang tidak masuk akal. Yang ni buruk, perempuan ni buruk, perempuan bini buruk, bini satu buruk. Oi, aku block terus. Tak nak bersubah dalam membuat dosa. Jangan. Dah lah kita dosa kita pun banyak. Duk baca pula not-not demo yang mendosakan kita. Nauzubillah min zalik. Ya Fira. Ya, masih belajar lagi tu. Kelas online. Teruskan Fira. Teruskan belajar. InsyaAllah permudahkan. Sebelum masuk kelas online tu, solat dulu 2 rakaat. Minta dengan Allah permudahkan belajar secara online. Itulah dengki. Dengki ni akan membawa kepada kemusnahan. Dengki bohong. Dekat juga tu. Kalau dia nak capai apa dia nak, orang lain boleh dapat. Aku pun nak juga. Tak apalah berbohong pun. Allahu Akbar. InsyaAllah Fira. Banyak solat sunat. Sebab solat sunat ini penting. Sebab apabila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibadat yang terbaik selepas daripada solat wajib? Rasulullah jawab ialah solat sunat. Lepas tu baru zikir. Lepas tu baru selawat. Jadi solat sunat itu penting. Tapi dalam solat sunat itu ada zikir, ada selawat, ada doa. Komplit. Dalam solat ini komplit. Ada semua benda. Semua benda dah ada dah. Kalau tak nak berdoa, tak nak zikir lepas solat, baca lebih kurang pun tak apalah. Sebab dalam solat itu sudah lengkap. Ada doa, ada selawat, ada zikir, semua ada dalam tu. Ya bonda, orang yang tak pernah menerima ujian Allah berarti Allah tak pandang nikmat hidup, tak dirasa. Betul. Sebenarnya orang yang tak pernah terima ujian daripada Allah, kalau dia tidak istighfar, kalau dia tidak istiqamah, dan kalau dia tidak infak dan tidak bersedekah, maka dia itu termasuk dari golongan istidraj. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya kap. Biar rugi dunia, asal untuk akhirat. Amin. Ruangkan masa untuk solat sunat. Ruangkan masa. Yakinlah dengan banyak solat sunat ini, maka hidup kita akan lebih tenang, lebih senang, lebih berkat. Itu yang kita nak. Fira just baca yang Fira tahu sikit-sikit tu. Boleh. Baca yang tahu, tapi baca banyak-banyak. Kalau Fira baca surah Al-Ikhlas je, baca banyak-banyak. 1000 kali satu hari. Boleh. Itu yang cantiknya. Baca banyak-banyak. Bahkan baca bismillah saja. Bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Itu pun zikir. Zikir tu. Bismillah zikir. Bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim lagi cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu zikir lah tu. Hebat tu. Hebat. Baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Syaitan tak ganggu kita. Mimpi indah-indah saja. Itu baru bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fira coba tu, insya-Allah. Coba buat. Bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu zikir dah tu. Hebat dah tu. Hebat. Banding dengan orang yang lalai. Jadi untuk mengurangkan, nak menghapus ni susah juga dengki ni kan. Nak menghapus sebab dia datang. Tapi apabila dia datang, terus kita tendang. Terus kita tendang. Terutama pencapaian. Kalau katakanlah contoh. Keluar peperiksaan. Anak dia 20A. Anak kita 2A. Patutlah anak dia gini. Tak boleh. Tak payah buat ulasan selari. Tak boleh. Elakkan. Bahkan patutnya kita berdoa lagi. Alhamdulillah, anak si Fulan tu dapat 20A. Ya Allah, bagilah kecemerlang lagi kepada anaknya. Malaikat akan doa. Ya Rabbi, berilah berkatkanlah, jadikanlah doa si Fulan itu kepada orang yang itu tersebut, berilah kepadanya kembali.
Apa kita doa kepada orang lain yang malaikat akan doa kepada kita. Allahu Akbar. Hebatnya. Ya, KNBJ. Bismillahirrahmanirrahim. 786 kali. Penawar gigitan ular dalam kubur antaranya. Ini hebat. Ini ilmu-ilmu. Tu suka sangat. Kita berkongsi ilmu-ilmu. Sebab apa 786? KNBJ. Sebab apa 786? 800 lah senang kan? Tapi sebab apa 786? Assalamualaikum Tok Mat ya. Amadu KN ni. Wah, hebat KNBJ. KS Sokmo. Tajuk kita hari ini ialah perlukah kita dengki? Perlukah kita dengki? Tapi kalau kita tengok masa kita sekolah dulu kan. Kita tengok orang tu pandai. Tapi dia rajin tau. Dia rajin baca buku. Aku dengki lah tengok dia. Boleh. Aku nak baca jugalah. Itu boleh. Dengki kebaikan. Dengki untuk kebaikan. Dengki kebaikan. Aku dengki dengan si kaya tu. You tengok. Dia sejak dapat projek besar. Buat masjid. Sedekah. Bagi anak yatim. Allahu Akbar. Aku mau kaya jugalah. Aku dengki dengan dia. Boleh. Boleh macam tu. Ataupun tengok orang kaki masjid. Si Mat tu sebelum azam Zuhur dah sampai dah. 12.45 dah sampai masjid. Kadang-kadang dia yang jadi Bilal tukar azan di surau. Aku dengki dengan dia. Ni anak-anak muda ni, anak cucu atuk ni. Kena dengki, kena belajar azan. Kena belajar jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belajar jadi Bilal. Anak-anak kita ni pandang remeh tau. Nak ajar nak jadi Bilal ke, jadi imam ke, pandang remeh. Sedangkan benda itu yang paling penting sekali untuk akhirat. Paling penting sekali. Kita pandang remeh. Anak apa? Anak Tok Bilal. Kita pandang lekeh je anak Tok Bilal. Allahu Akbar. You tahu tak siapa Bilal di akhirat nanti? Di akhirat nanti, orang yang jadi Bilal ni, orang yang jadi muazzim ni, ialah akan dihimpun di satu tempat, satu kumpulan di padang mahsyar. Khusus untuk Bilal-Bilal. Dan semua orang lain melihat kumpulan Bilal. Diisytiharkan oleh malaikat. Ya, inilah Bilal di dunia. Di dunia. Maka orang lain pun jenguk. Siapa Bilal? Siapa? Nak tengok. Hebat. Bukan cari, siapa ketua pengarah dunia? Mereka kata, siapa ketua pengarah? Tak ada ketua pengarah ke, raja ke, sultan ke, tak ada. Yang adanya Bilal. Siapa jadi Bilal, siapa jadi imam. Orang ini akan diletakkan dalam satu kelompok. Kelompok. Di padang mahsyar nanti. Assalamualaikum Safira. Waalaikumsalam Fira. Ya. Rezeki masing-masing. KNBJ. Jika dah hak kita tak ke lain. Lambat atau bangat je. Sabar. Betul lah tu. Rezeki tak pernah salah alamat. Salah alamat. Saya dengki dengan orang lain banyak saham akhirat tu. Itu kita kena dengki. Mak coklat. Kita dengki lah. Kita berusaha lah. Kita pun boleh juga. Selagi kita ada kelapangan, kita buat kerja, tak buat kerja ke, buat apa ke, tapi zikir jangan tinggal. Allah tak pernah menyulitkan kehidupan kita. Ya bonda. Dan amalan kita, tapi kita yang menyulitkan kehidupan kita. Biasanya macam tu lah. Ada juga yang Allah nak uji kita. Ada juga kita buat lain, dapat lain. Tapi kadang-kadang sesuatu yang berlaku keburukan itu hasil daripada apa yang kita buat. Contoh. Kita dah makan gaji dah. Makan gaji tak mahal lah. Dapat lah 2,000 sebulan. Tengok kawan berniaga. Kita pun mulai berniaga. Letak jawatan. Dapat 1,000 sebulan, mulai berniaga. Berniaga kita tak boleh berjaya macam kawan kita. 2,000 sebulan hilang, berniaga tak boleh dapat. Maka kita susah. Maka masa tu minta dengan Allah. Ya Allah, murahkan rezeki. Allah dah bagi rezeki 2,000 sebulan. Kalau tak jawatan. Itu yang jadi. Betul lah kata bonda tu. Kita yang menyulitkan kita. KMBJ, Tok Siak, Tok Iman, Tok Bilal, antara orang mulia di akhirat nanti. Amin. Tok Bilal ni ialah orang yang menyambung suruhan daripada Allah SWT. 5 kali sehari dia panggil. Dan berapa ramai yang dia panggil orang pergi solat, dia dapat pahala. Apabila dia solat, apabila dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berduyun-duyun bang. Setiap orang yang datang solat itu dia mendapat pahala, bro. Berebutlah jadi Tok Bilal. Ni usul jadi Bilal tak nak. Malulah apalah. Kau jadi Bilal, belajar. Pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, saya nak belajar azan boleh?
Boleh? Tok Imam ajarlah. Panjang pendek apa semua. Saya nak jadi Bilal lah. Tak apalah, tak bayar gaji pun. Minta kod. Minta jadi Bilal. Minta. Minta. Rugi orang tak minta. Betul tu Ayah Haji. Ya, cucu saya kalau nak solat ramai-ramai, Bilal. Bilal, Hakim nama. Hakim Bilal. Dia pun Allahu Akbar. Slownya. Kalau melayu kuat. Kalau azan slow. Kuat sikit. Dia pun kuat lah. Allahu Akbar. Macam tu lah. Kemudian siapa nak iqamah? Yang ni iqamah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang ni kena ajar dalam rumah kita. Kena ajar. Perempuan pun tak apa. Sebab yang perempuan ni dia akan solat sama perempuan. Tak ada masalah. Ya Siti Nur. Assalamualaikum Tok. Dengki dengan cemburu. Sama ke makna tu? Saya tak dengki tapi saya cemburu. Lain. Cemburu lain. Dengki dia tak ada sayang. Cemburu dia ada sayang. Itu pun dah beza dah. Cemburu suami. Sayang suami. Dengki suami. Benci suami. Atau apa itu mati sebelum ajar. Mati sebelum ajar. Ada ulama kata orang yang tidak solat. Bahkan rumah itu seperti kubur. Bila rumah itu tak pernah baca Al-Quran, tak pernah ada solat dalam rumah itu, maka rumah itu kubur. Kubur tu matilah. Salam Tok, Cik Din. Ya, Cik Din. Waalaikumsalam. Jadi mulai sekarang, sesiapa yang ada anak laki-laki terutamanya, biar dia belajar azan. Azan di rumah dulu tak apa. Azan. Biar belajar azan. Jadi Tok Bilal. Tak apalah jadi Tok Bilal pun. Tak jadi pengarah ke CEO ke apa ke tak apa. Ataupun kalau dia jadi doktor, tapi dia juga Tok Bilal. Itu yang cantik. Dia seorang pakar bedah, tapi dia juga Tok Bilal. Kalau jadi Tok Imam lagi bagus. Jadi penekanan dalam keluarga ni, jawatan-jawatan dalam ibadah ni tidak diambil berat. Rugilah. Cik Din, ada anak lelaki, biar dia belajar azan. Belajar jadi Tok Bilal. Tak apalah. Bukan akhirnya Tok Bilal, dia tak ada. Jadi kalau dia dah biasa jadi Bilal, dia pergi ke musalla, dia jadi Bilal. Dia berada di perkemahan, camp, dia jadi Bilal. Dia azan. Dan suara azan ini banyak hikmah tau. Amalan azan ni bukan sahaja dalam solat. Di luar solat pun azan ini penting. Azan ini menghalau syaitan. Sebab itu apabila berlaku kebakaran besar, maka disunatkan azan. Azan baca kuat-kuat. Api itu akan turun tau. Api akan turun. Kalau kita dalam hutan, rasa berat sangat, gangguan makhluk halus semua. Azan. Jadi Cik Din, macam mak kita, ajar anak cik-cik umur 3-4 tahun supaya belajar azan. Pokok pakannya kena belajar. Of course lah. Belajar tu susah belajar azan. Belajar azan susah apanya? Belajar azan. Itu contoh kita. Jadi kita boleh sama-sama. Biar kalau kita nak solat, okey, kita solat jemaah ya, kita panggil. Okey, Abang Long azan. Allahu Akbar. Slownya Abang Abang Long, kuat sikit. Dia pun Allahu Akbar. Macam tu lah. Kemudian apabila dia sudah habis azan, kita kata hayya 'alas solah itu kena panjang sikit. Hayya 'alas solah. Satu. Hayya 'alal falah. Kita ajar. Kemudian kita berkata pula, alun tahu tak makna tu? Kita ajar pula. Hayya 'alas solah, marilah solat. Atau tahu tak? Jadi kita mengajar situ. Tip. Hayya 'alas solah. Marilah solat. Mana alun panggil solat tu besar tu pahala. Beritahu dia. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Alun faham tak? Apa itu hayya 'alas solah? Selepas tu hayya 'alal falah. Maknanya marilah kita solat, marilah menuju kejayaan. Solat dulu baru kejayaan. Jadi orang yang tak solat tak ada kejayaan. Kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kejayaan dunia. Cina tak solat, tak azan pun berjaya, tapi itu dunia. Kejayaan di sini ialah barakah.
Macam ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu maksudnya yang kita nak. Jadi hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Itu jelas tu. Tak solat, tak ada kejayaan yang hakiki. Tak ada. Kena solat, bro. Solat first. Solat first. Jadi ajar anak kita. Jadi di samping dia belajar azan, di samping itu dia belajar maksud-maksud, makna-makna dalam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila iqamah ataupun azan, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna? Maknanya Allah Maha Besar. Tidak ada lagi. Apabila azan saja kena tinggal semua kerja dunia. Azan saja, apabila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar tu semua kerja kena tinggal di dunia. Kena tinggal. Dan yang diamalkan hanya di Mekah je sekarang. Mekah dengan Madinah. Bila azan tutup bisnes. No more business. Semua orang berduyun-duyun solat. Hanya dua bandar ini saja. Mekah dengan Madinah. Azan tutup. Orang yang pernah pergi umrah atau haji dia tahu. Azan no business. Azan tutup. Dan itulah yang betul. Bila azan saja tinggal kerja. Kalau duduk nyaku, tinggal nyaku. Tinggal semua. Kalau duduk berlari, berhenti berlari. Kalau dengan azan, itu yang terbaik. Tapi solat ini ada waktunya. Kalau pukul 1:05 hingga pukul 4:30, itu waktu solat zuhur. Jadi ada masanya. Tapi lebih afdal kita solat di awal waktu. Lebih-lebih lagi apabila mendengar seruan azan. Kalau kita dengar seruan azan, kita buat tak indah, seerti kita mempermainkan suara Allah, mempermainkan ajakan daripada Allah, mempersendakan apa yang Allah nak beri kepada kita. Kau dengan azan kau tak datang je. Nanti kau doa, aku tak bagi rezeki pada kau. Sebab apa? Sebab apabila Allah bila menyeru dengan nama Allah supaya azan kita tak bergerak, macam mana rezeki nak murah? Rezeki nak murah. Kau buat kerja, dah azan dah? Dah azan dah. Tak apalah, sekejap kaji. Tak apa, kita sambung meeting. Meeting tu tak berjadi. Percayalah tu kata, meeting tu akan jadi habuk angin gitu je. Pasal apa? Tidak mengutamakan seruan daripada Allah SWT. Allah first. Solat first. Itu yang betul. Ini yang kita kena. Jadi apabila dengar suara azan, berhenti. Kalau duk masak di dapur pun tutup dulu. Tutup. Azan dulu. Diam dulu. Kecuali dalam keadaan tertentu. Orang yang sedang sakit. Nak bawa pergi hospital, dengan azan, hantar dia dulu ke hospital. Itu exceptional case. Exceptional case. Itu kenalah, tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Tapi dalam keadaan-keadaan yang biasa, kita utamakan azan. Itu panggilan Allah. Amin. Benar ya bondaku. Benar bonda. Benar. Betul ayat, subhanallah. Itu contoh. Jadi kita jangan dengki. Tidak ada guna pun kita dengki dalam soal kehidupan kita ini. Kita pastikan kita ganti dengki itu dengan doa. Ini yang cantik. Ini yang cantik. Sebab itu Rasulullah juga menggantikan dengki itu dengan doa. Dengki dengan doa. Apabila Rasulullah melihat orang Yahudi yang kaya raya, termasuk juga Saidina Umar semasa belum Islam, Rasulullah berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada Umar supaya dia meluk agama Islam. Allah doakan, doa kebaikan. Kita juga mesti beramal begitu. Kalau melihat adik-beradik kita, dalam kalangan adik-beradik, kita lah yang paling susah, kita lah yang paling paling kecil sekali kan. Berdoa untuk abang-abang kita, kakak-kakak kita, ya Allah, tingkatkanlah iman keluarga kami, kakak-kakakku, abang-abangku. Ya Allah, murahkanlah rezeki untuk mereka. Ya Allah, sentiasa sihatkan abangku, kakakku. Tak apalah kita ni, tak apa, kita susah pun tak apa. Sebab sekali kita mendoakan untuk keluarga kita, orang yang tak kenal, dan dia tak tahu pun kita berdoa, dan jangan bagi tahu dia. Ada orang juga, tengok-tengok, wow, dia naik pangkat dia. Yalah, aku yang doakan kau. Setiap kali lepas solat aku sebut nama kau tahu, supaya kau naik pangkat. Tengok doa aku dimakbulkan. Habis doa kau tak dapat pahala. Jangan ungkit, jangan pecahkan rahsia. Tak boleh. Ada juga ibu-ibu. Ibu-ibu berkata macam tu kan. Tengok ada berdoa. Yalah, mak yang berdoa tu. Kalau tidak kau tak dapat. Allahu Akbar. Jangan cakap macam tu, oi.
Jangan okey. Senyap je lah. Biar dalam hati kata, Alhamdulillah, anak aku berjaya. Biar senyap-senyap je. Senyap-senyap. Senyap-senyap saja. Jangan beritahu. Oh, kau dah dapat 20A ya. Tu berkat mak dah tu. Doa tu. Jangan macam tu. Jangan. Jangan. Jadi doa untuk kita. Jadi tukar. Kalau nak rasa dengki, terus doa. Nak rasa dengki, terus doa. Rasa dengki, terus doa. Terutama bini muda, bini tua. Isteri satu, isteri tua. Tak payah dengki. Dia dah kahwin dah kan. Ataupun apa yang nombor 4 ke. Tak payah. Berbincang. Hari ini rumah Kak Ina. Besok rumah Kak ni. Lusa rumah Ani. Begitulah bergili-gili sampai Abang Jamal mampus. Itu Piramli dah bagi tahu dah apa tua. Apa tua. Tapi yang seronoknya sampai Abang Jamal mampus. Itu berat sikit tu. Berat sikit tu. Jadi jangan dengki. Betul asuh, jangan dengki. Buangkan dengki, sifat dengki. Sebab selagi kita ada sifat dengki yang menebar, itu adalah simptom. Contoh, dosa masih banyak. Satu, dosa kita masih banyak. Ataupun dosa kita dah lama dah tak buat dosa. Dah lama. Tapi dosa kita masih belum terampun. Terampun. Sebab itu jangan ada hasad dan dengki walaupun sebesar zarah dalam hati kita, menyebabkan kita tak masuk syurga. Allahu Akbar. Auzubillah min zalik. Ya, nolailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Tok Mat. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih. Petua Piramli pun aku. Tahu pun. Jadi sepatutnya kena bagi tahu macam tu lah. Hari ini rumah isteri pertama, besok rumah isteri kedua. Lusa begitulah bergili-gili sampai kau mampus. Sampai kau mampus. Tak marah tapi geram. Piramli kata geram. Geram. Jadi kita tukarkan kaedah dengki gitu. Jadi dah banyak dah kita berkongsi mengenai dengki ni. Dengki kita boleh keluarkan. Jangan sekali-kali berdengki dalam adik-beradik atau nak pesan. Jangan berdengki. Walaupun kadang-kadang adik-beradik kita ni dia mengungkit tau. Kita dah bagi dah duit apa semua. Dia beritahu kat orang lain, you tengok adik-beradik aku semua tak nak tolong aku. Kau bulan-bulan yang aku beri tu tak tolong ke? Contoh macam tu contoh. Ada juga. Dia mencabar. Dia mencabar kita. Adik-beradik ni ada yang mencabar kita, terutama yang susah ni. Mencabar kita. Dia mencabar kesabaran kita. Sabarlah, sabar. Kita teruskan sabar. Tapi benda-benda yang kadang-kadang perbuatan dia tu benda yang tak masuk akal. Itulah mengutamakan benda lain daripada family sendiri. Kenapa kau buat macam ni? Patut duit tak cukup. Itu. Sampai bil elektrik pun tak boleh bayar apa semua. Tak boleh bayar kalau kita tak bagi, kau kata adik-adik tak nak tolong. Ini semua adalah dugaan, cobaan. Supaya syaitan masuklah masa tu. Syaitan masuklah. Jadi untuk kita selamat dunia dan akhirat, buangkan sikap benci, sikap dengki, sebab itu adalah amalan syaitan untuk selamat, insya-Allah. Dan juga sebagai ganti, apabila kita rasa sahaja sedikit iri hati, dengki, hasad dengan seseorang itu, maka tukarlah kepada doa. Tukar kepada doa dan terus beristighfar. Astaghfirullahalazim. Coba buat, itulah yang terbaik. Cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Atuk sembang pagi. Siapa yang belum solat sunat duha, tolong buat solat sunat duha. Tolong buat sirna dah buat solat duha. Kalau boleh buat, tolong buat solat sunat duha. Kita kongsikan supaya ramai-ramai masuk syurga. Ramai-ramai berada di pada mahsyar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11K tu, 11K. 11K. Alhamdulillah. Jadi rakan-rakan kita sentiasa mengingatkan. Kadang-kadang kita terlupa dah solat ke belum. Macam baca doa ni pun, baca Al-Fatihah pun kadang-kadang terlupa. Jadi kena sentiasa mengingatkan. Keep up. Dengki adalah satu penyakit dalaman. Jika tak diubati awal-awal, susah untuk dihilangkan. Benar sekali. Sebab tu kena banyak istighfar. Istighfar. Alhamdulillah dapat join live Atuk ni. Lama tak dapat join. Kurang sihat tu. Allahu Akbar. Semoga Atuk sihat. Amin. Semoga Nur Laila juga sentiasa sihat, bersabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya nak berkongsilah kita sebagai orang tua ni, sebenarnya Allah mulai tarik balik nikmat-nikmat.
Dan tarik balik nikmat ni tak semestinya kita ada dosa yang banyak. Maksudnya, Mak, ceklah. Ya, terima kasih Tok dan sahabat surga. Nak kongsi yang terakhir. Apabila kita orang tua ni, Nolaila, Atuk sendiri pun, banyak nikmat-nikmat. Tanda-tanda kematian dekat ni ialah apabila Allah mulai menarik nikmat. Itu tanda dia. Bukan kata kita ada dosa besar ke apa dia, tak semesti. Mungkin dosa kita sudah dihapuskan, tapi nikmat-nikmat ditarik balik. Itu tanda kematian sudah dekat. Mata mulai tak terang, telinga mulai pendengaran kurang. Itu nikmat tu. Mulut mulai cakap tak patah, janggut mulai putih. Itu semua nikmat. Lutut mulai sakit. Itu semua nikmat Allah tarik. Bukan, tidak semesti kerana kita banyak dosa, tidak, tapi itu adalah notis bahawasanya kematian kita semakin hampir. Kemudian kegemaran kita juga berbeza. Kalau dulu gemar sangat tengok Nustan, sekarang tak nak tengok dah Nustan. Itu tanda iman kita sudah naik ke atas. Kalau dulu kita, kalau drama TV3 ke apa, tak miss lah, 40 siri, 50 siri drama Korea. Sekarang tak nak langsung. Kalau buka YouTube, buka apa pun, buka yang zikir apa semua. Itu tanda iman kita sudah mulai angkat. Kita sudah mulai dekat dengan Allah SWT. Allah mulai sayang dah kita, sayang dah kita. Jadi dalam masa dia menarik nikmat-nikmat tadi, nikmat sakit lutut, sakit urat, apa semua, tak ada iman. Dan dalam masa kita berkurangan nikmat inilah, nak nasihat, berkongsi dengan orang yang seumur dengan atuk ini, supaya kita ambil kesempatan untuk mengamalkan benda, amalan-amalan yang kita tak pernah buat dulu. Seperti kita kata tahajud. Dulu masa muda kita tak pernah buat. Masa kurang nikmat ni kita cuba buat. Terima kasih Ayah Haji kongsi ilmu pagi ni. Semoga Ayah Haji sihat-sihat. Amin. Terima kasih Manda. Kita cuba buat juga. Siapa yang sudah buat tahajud, alhamdulillah. Sebab tahajud ni luar biasa. Contoh, ataupun solat duha, ataupun solat qabliyah ba'diyah, ataupun solat fajar. Dan sudah semesti solat 5 waktu itu kita akan pancualkan. Kita akan tambahkan amal-amalan. Kalau dulu kita tak berselawat 1000 kali satu hari, bila dah tua ni kita selawat 1000 kali. Senang je, kita rasa mudah aja. Itu tanda Allah sayang kita. Kita rasa. Tapi kalau kita rasa susah, rasa malas, rasa berat, nak baca Quran malas apa semua, Allahu Akbar, na'udzubillah, itu Allah benci kita. Allah benci kita. Dan dosa kita masih belum terampun. Tapi kalau apa saja amalan yang kita buat ringan, terutama orang muda-muda ni, mak coklat apa semua, orang muda-muda ni, dia buat solat rajin dia. Apa ni, kip-kok ni dia buat rajin dia, mudah, ringan je. Itu tanda Allah sudah sayang. Untunglah awal-awal muda-muda lagi sudah Allah sayang kepada kita. Jadi kena kejar yang tu. Jangan kejar dunia, kejar yang Allah sayang ni. Itu sebab senang kita, memudah kita. Kita semasa kita nak mati pun senang. Di alam barzah pun kita senang. Di pada mahsyar kita senang. Dan akhir sekali kita akan ke syurga. Amin, insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih semua. Selawat beramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad